Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya akan membincangkan bab 4 matematik pengguna iaitu percukaian bagi silibus matematik KSSM tingkatan 5. Standard pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai jenis cukai. Video pada kali ini kita akan lihat apa itu potongan cukai bulanan atau PCB dan pengiraan yang melibatkan PCB. Apakah potongan cukai bulanan, PCB dan pengiraan yang terlibat? Jadi yang pertama kita ingin tahu apa itu PCB. Jadi PCB adalah potongan pendapatan atau saraan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Jadi bagaimana atau berapa nilai potongan? Untuk makluman semua, kaedah pengiraan berkomputer PCB telah disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jadi saraan bulanan minimum layak PCB bagi selepas tolak KWSP untuk individu bujang ialah 2,851. Manakala individu berkahwin dan pasangan tidak bekerja ialah 3,851. Jadi hal ini juga tertakluk kepada perubahan. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah dengan membandingkan PCB dengan cukai yang perlu dibayar. Jadi pada video sebelum ini kita telah belajar bagaimana untuk menentukan atau mengira cukai yang perlu dibayar. Jadi apa yang perlu anda lakukan adalah dengan membandingkan PCB dengan cukai yang perlu dibayar. Jadi sekiranya cukai yang perlu dibayar adalah lebih besar nilainya daripada PCB iaitu potongan cukai bulanan, maka bayaran cukai adalah tidak mencukupi. Jadi bayaran cukai yang tidak mencukupi perlu dijelaskan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sebaliknya berlaku sekiranya cukai yang perlu dibayar kurang daripada nilai potongan cukai bulanan, maka terdapatnya lebihan potongan. Jadi lebihan potongan PCB akan dipulangkan oleh LHDN ke dalam akaun bank pembayar cukai. Jadi untuk makluman semua, inilah pentingnya setiap pembayar cukai mengisi e-filing untuk menyelesaikan sama ada terdapat bayaran yang tidak cukup ataupun terdapat lebihan bayaran. Sekarang kita akan lihat contoh soalan contoh 4 yang melibatkan PCB. Gaji tahunan Encik Lim ialah RM74,000 pada tahun 2020. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000, insurans perubatan sebanyak RM1,325 dan perbelanjaan rawatan perubatan ibu sebanyak RM1,250. Dia juga telah mendermakan RM1,000 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk potongan cukai bulanan PCB. Jadi untuk memudahkan semua, saya telah ringkaskan di sini. Di sinilah maklumat-maklumat penting yang terdapat di dalam soalan contoh 4 yang terkandung di dalam buku teks matematik tingkatan 5 KSSM. Jadi di sini gaji tahunan RM74,000, derma RM1,000, PCB RM180, pelepasan adalah perkara-perkara seperti ini, seperti yang dinyatakan saya sebentar tadi. Okey, jadi kita akan selesaikan untuk soalan A, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. Dan soalan B, adakah Encik Lim perlu membuat bayaran cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Jadi kita akan bincangkan satu persatu. Jadi kita akan selesaikan soalan A terlebih dahulu iaitu dengan mengira cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim. Jadi sebelum ni kita telah bincangkan untuk mendapatkan cukai pendapatan yang perlu dibayar, ini adalah carta alir yang kita perlu lakukan iaitu langkah pertama dengan mendapatkan pendapatan bercukai. Jadi gaji tahunan Encik Lim tadi adalah RM74,000. Jadi jumlah pendapatannya adalah RM74,000. Saya tuliskan di sini. Tolak dengan pengecualian cukai. Di sini pengecualian cukainya adalah derma iaitu RM1,000. Dan tolak dengan pelepasan adalah jumlah pelepasan yang dinyatakan dalam jadual yang saya ringkaskan di sini, iaitu
9,000 tambah dengan 7,000 untuk insurans hayat dan KWSP, ditambah dengan 1,325 untuk insurans perubatan, dan ditambah dengan perubatan ibunya iaitu 1,250. Jadi kita akan dapatkan pendapatan bercukai untuk Cik Lim menggunakan kalkulator. Okay, kita masukkan nilai 74,000 tolak 1,000 untuk derma, tolak dengan jumlah pelepasan. Jadi kita letakkan jumlah pelepasan dalam kurungan untuk tidak melakukan kesilapan penggunaan kalkulator. Okay, kita masukkan semua. Jadi kita dapat jumlah pendapatan bercukai bagi Encik Lim adalah 54,425. Jadi saya tulis di sini. Jadi kita dah dapat step yang pertama iaitu untuk mendapatkan pendapatan bercukai yang berjumlah 54,425. Jadi step yang kedua adalah kita nak hitungkan cukai pendapatan daripada jumlah pendapatan bercukai menggunakan jadual kadar cukai. Okey, menggunakan jadual kadar cukai, kita lihat jumlah pendapatan bercukai adalah 54,425 berada dalam lengkungan RM50,001 hingga RM70,000. Jadi di sini kita akan pertimbangkan untuk RM50,000 yang pertama jumlahnya adalah 1,800. Jadi kita dah dapat cukai bagi RM50,000 yang pertama adalah 1,800 dan baki yang berikutnya adalah sebanyak 14%. Jadi kita akan kira cukai ke atas baki yang berikutnya. Jadi kita akan kira cukai ke atas baki yang berikutnya. Jadi kita tolak 54,000 jumlah pendapatan bercukai haruslah ditolak dengan cukai yang telah dikenakan untuk RM50,000 yang pertama iaitu kita dah dapat 1,800. Okey, hasil tolak ini kita akan darab dengan menurut jadual kadar cukai iaitu sebanyak 14%. Jadi kita menggunakan kalkulator untuk selesaikan. Jadi kita masukkan nilai di sini. 54,425 ditolak dengan 50,000. Okey, hasilnya kita darab dengan 14% iaitu 14%. Jadi kita dapat 619.50 sen. Jadi kita masukkan, kita dah kira jumlah cukai pendapatan tadi iaitu RM50,000 yang pertama sebanyak 1,800 dan untuk bakinya tadi iaitu RM619.50. Jadi seterusnya kita boleh terus mengambil kira tentang rebate. Jika kita perhatikan, rebate ada dua kategori. Yang pertama untuk kategori jumlah pendapatan tidak lebih RM35,000. Jadi kita dapati pendapatan bercukai Encik Lim adalah RM54,425. Jadi sudah melebihi. Jadi tidak boleh masuk kategori ini. Selain itu, rebate juga diambil kira bagi zakat dan fitrah untuk yang beragama Islam. Encik Lim bukanlah seorang yang beragama Islam. Jadi nilai rebate yang layak di sini adalah tiada. Jadi kita pertimbangkan di sini, kita akan tulis di sini tiada atau RM kosong. Jadi kita tiada rebate di sini. Jadi kita boleh terus mengira cukai pendapatan iaitu jumlah cukai pendapatan ditolak dengan rebate. Jadi dalam kes ini bermaksud hanya jumlah cukai pendapatan. Jadi tiada rebate di sini. Jadi jumlah pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim adalah jumlah cukai pendapatannya iaitu 1,800 ditambah dengan RM619.50 ditolak dengan rebate iaitu tiada rebate di sini. RM kosong. Jadi kita akan dapatkan jawapannya
1,800 tambah 619.50 sen. Jadi tolak kosong atau rebate tadi. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim adalah sebanyak RM2,419.50. Jadi kita tuliskan jawapan di sini. Jadi ini adalah jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim. Jadi kita telah selesai membincangkan soalan yang pertama. Kita akan teruskan dengan bincangkan soalan B. Jadi untuk soalan B, adakah Encik Lim perlu membuat bayaran cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Jadi ini adalah cukai pendapatan yang telah kita ambil kira untuk soalan A, iaitu RM2,419.50. Jadi untuk menentukan adakah Encik Lim perlu membayar baki cukai pendapatan, kita akan mengira PCB Encik Lim terlebih dahulu. Jadi dimaklumkan dalam soalan tadi, PCB adalah sebanyak 180. Jadi berapakah nilai PCB? 180 darab dengan 12 untuk kita dapat kenal pasti jumlah setahun nilai PCB, iaitu 180 darab 12, nilainya adalah 2160. Jadi ini adalah nilai PCB atau potongan cukai bulanan oleh Encik Lim. Apabila kita bandingkan cukai bulanan Encik Lim dengan nilai PCB, nilai cukai tahunannya, apabila kita buat perbandingan, kita dapati nilai PCB adalah kurang daripada cukai yang perlu dibayar. Jadi apabila PCB kurang daripada cukai yang perlu dibayar ataupun cukai yang perlu dibayar lebih daripada PCB, maka Encik Lim perlu menyelesaikan baki cukai pendapatan, iaitu cukai tolak dengan nilai PCB. Jadi kita dah dapat kenal pasti jumlah PCB 2160. Bila kita buat perbandingan, kita dapati PCB-nya adalah kurang daripada yang sepatutnya. Jadi kita kira pula berapa kekurangannya. Jadi jumlah yang kurang dibayar oleh Encik Lim adalah jumlah yang perlu dibayar, iaitu RM2,419.50 ditolak dengan yang terkurang bayar nilai PCB, iaitu yang terkurang bayar daripada yang sepatutnya apabila kita buat perbandingan di antara kedua-duanya. Jadi didapati bayaran cukai yang tidak mencukupi adalah RM259.50. Jadi apakah yang perlu Encik Lim lakukan? Encik Lim perlu membuat bayaran sebanyak RM259.50 kepada LHDN kerana jumlah PCB yang dipotong tidak mencukupi untuk cukai pendapatan yang perlu dibayarnya. Sekian saja untuk kita mengenal pasti apakah itu PCB dan bagaimana kita mengira PCB. Diharapkan video ini dapat membantu anda di luar sana. Sekian, terima kasih.